Hari ini, satu debaran kencang sedang menyelubungi seluruh peminat tanah air. Berita besar baru sahaja meletus dari Zurich. 7 pemain warisan Harimau Malaya mungkin akan bebas dari penggantungan. Selepas berbulan-bulan taring mereka dicabut oleh FIFA, satu sinar harapan akhirnya muncul selepas pertempuran undang-undang selama 12 jam tanpa henti di Mahkamah Timbang Tara Sukan SAIS. CEO Harimau Malaya, Rob Friend, kini berdiri di garisan penamat untuk menuntut kembali maruah kita yang cuba dilumpuhkan oleh birokrasi dunia. Namun, di sebalik penantian yang menyeksakan ini, satu perang lain sedang marak di dalam negara. Pemilik JDT, Tunku Mahkota Ismail, sudah hilang sabar dengan segala fitnah yang bertebaran. Baginda tampil melontarkan cabaran paling berani kepada sesiapa sahaja yang menuduh dokumen 7 pemain ini dipalsukan. Berhenti berteori, tunjukkan bukti, tegas Baginda. Jika anda benar-benar mempunyai fakta sahih, serahkan kepada pihak berkuasa sekarang atau akui bahawa tuduhan itu hanyalah sabotaj kotor untuk menjatuhkan negara. Adakah keputusan minggu hadapan akan membebaskan wira kita atau adakah konspirasi ini akan menang? Mari kita bedah bagaimana 12 jam neraka di Zurich memberi kelebihan kepada Malaysia dan mengapa cabaran TMJ ini adalah kunci utama untuk membersihkan bola sepak tanah air. Satu perdebatan hebat telah berlaku di belakang pintu tertutup di Switzerland, Jumaat lalu. Bayangkan, nasib 7 pemain warisan negara, maruah Harimau Malaya, dan masa depan bola sepak kita semuanya dipertaruhkan dalam satu bilik yang penuh dengan peguam elit dunia. Jika kita tersilap langkah dalam bilik itu, taring pasukan kebangsaan akan dicabut buat selamanya. Dan hari ini, kita akan bongkarkan apa yang sebenarnya berlaku dalam tempoh 12 jam yang paling mendebarkan dalam sejarah pentadbiran bola sepak Malaysia. Selama ini kita hanya mendengar khabar angin, tetapi sekarang realitinya sudah tiba. Sesi pendengaran kes 7 pemain warisan Malaysia di Mahkamah Timbang Tara Sukan atau KAS baru sahaja tamat. Namun, jangan sangka ia adalah satu sesi sembang kosong di meja bulat. Ia adalah satu medan pertempuran undang-undang yang sangat ganas dan melelahkan. Ketua Pegawai Eksekutif, CEO Harimau Malaya, Rob Friend, adalah orang yang berdiri di tengah-tengah krisis ini. Sebaik sahaja beliau melangkah keluar dari bilik perbicaraan tersebut, beliau membawa satu perkabaran yang membuatkan semua orang tergamam. Perbicaraan itu bukan berlangsung selama sejam dua, tetapi ia memakan masa selama 12 jam tanpa henti. Bayangkan tekanan yang dihadapi oleh pasukan negara. Selama 12 jam, setiap dokumen, setiap titis darah warisan pemain kita, dan setiap prosedur naturalisasi dipersoalkan dan dibedah satu persatu di bawah mikroskop perundangan antarabangsa. Apa yang menjadikan situasi ini lebih sensasi adalah siapa yang berada di dalam bilik tersebut. Di satu pihak, kita ada FIFA. Mereka tidak datang dengan tangan kosong. FIFA membawa barisan peguam mereka yang paling pakar dan paling tegas untuk mempertahankan tindakan mereka menggantung pemain kita. Di pihak Malaysia pula, Rob Friend tidak membiarkan Harimau Malaya dibuli. Kita bukan sahaja membawa peguam FAM, tetapi kita mendapat bantuan daripada Kesatuan Pemain Profesional Dunia atau FF Pro. Kehadiran FF Pro ini sangat penting untuk anda faham. Ini bermakna kes Malaysia ini bukan lagi kes kecil. Ia sudah menjadi kes tumpuan dunia kerana ia melibatkan hak asasi pemain profesional untuk bermain. Pemain-pemain itu sendiri turut hadir, memberikan testimoni dan berdepan secara bersemuka dengan pihak yang cuba menyekat karier mereka. Ini adalah pertembungan hidup mati yang sangat intensif. 12 jam bertikam lidah untuk memastikan bendera Malaysia boleh terus dikibarkan oleh 7 pemain ini. Rob Friend menyifatkan minggu ini sebagai minggu yang sangat produktif. Walaupun penat dan diperah otak selama 12 jam, nada suaranya tetap tegas. Beliau mengeluarkan satu kenyataan yang memberikan sinar harapan. Kami optimis. Perkataan optimis ini bukan dilontarkan dengan sengaja. Ia adalah isyarat bahawa pasukan peguam kita berjaya mematahkan beberapa hujah pihak lawan dan membuktikan bahawa rayuan Malaysia mempunyai asas yang sangat kuat. Namun,
Di sebalik keyakinan itu, ada satu berita yang mendebarkan. Keputusan muktamad tidak akan diumumkan hari ini atau esok. Kita kini terpaksa melalui satu lagi episod penantian yang sangat menyeksakan. Keputusan rasmi dari mahkamah di Switzerland itu dijangka hanya akan keluar pada minggu hadapan. Ini bermakna selama beberapa hari akan datang, seandainya hakim dikas memihak kepada Malaysia, kesemua 7 pemain naturalisasi ini akan dibebaskan serta-merta. Mereka boleh menyarung jersey Harimau Malaya dan turun ke padang tanpa sebarang ketakutan terhadap undang-undang lagi. Ia akan menjadi kemenangan paling besar Malaysia di luar padang. Tetapi anda perlu bersedia untuk kemungkinan yang paling buruk. Jika rayuan ini gagal, hukuman penggantungan asal akan kembali dikuatkuasakan. Ini bermakna 7 pemain ini akan diharamkan daripada mewakili negara untuk tempoh yang lama dan perancangan besar Harimau Malaya akan hancur berkecai dalam sekelip mata. Di sebalik tabir, ada bisikan-bisikan jahat yang menuduh berlaku pemalsuan dokumen. Tetapi hari ini, suasana berubah. Satu figura paling berpengaruh dalam bola sepak negara telah tampil ke hadapan dan melontarkan satu cabaran yang sangat berani. Isu ini bukan lagi sekadar sembang kosong di media sosial. Pemilik Johor Darul Takzim, JDT, Tunku Mahkota Ismail telah mengeluarkan satu kenyataan tegas yang menggoncangkan ekosistem bola sepak negara. Baginda tidak mahu lagi mendengar teori konspirasi atau spekulasi yang tidak berasas. Baginda menuntut satu perkara sahaja, bukti sahih. Selama ini, dakwaan mengenai pemalsuan dokumen membabitkan 7 pemain warisan ini telah mencalarkan imej negara. Namun, Tunku Mahkota Ismail dengan nada yang sangat serius mendesak mana-mana pihak yang mendakwa mempunyai maklumat sulit supaya berhenti menjadi pahlawan papan kekunci. Baginda mahu sesiapa sahaja yang memiliki bukti pemalsuan tersebut untuk segera tampil dan menyerahkannya kepada agensi penguat kuasa yang berkaitan. Jangan hanya berani menyalak di belakang, tunjukkan fakta di hadapan undang-undang. Tunku Mahkota Ismail menegaskan bahawa usaha untuk memperbaiki dan membersihkan bola sepak negara tidak boleh dilakukan dengan emosi atau dendam. Ia mesti berlandaskan fakta dan proses perundangan yang sah. Bukan setakat teori, kumpul semua bukti yang ada beramai-ramai demi bola sepak tanah air. Titah Baginda melalui hantaran media sosialnya. Ini adalah seruan untuk penyatuan, bukannya perpecahan. Baginda mahu ekosistem bola sepak kita bersih daripada sebarang penipuan, tetapi ia harus dilakukan dengan cara yang profesional dan telus. Kenyataan tegas ini sebenarnya adalah satu isyarat jelas kepada musuh dalam selimut. Jika benar ada penyelewengan, biarlah agensi kerajaan yang berkuasa menyiasat dan mengambil tindakan undang-undang. Jangan biarkan spekulasi liar merosakkan tumpuan pemain dan pasukan kebangsaan yang kini sedang berjuang di peringkat CAS. Pendekatan Baginda sangat mudah. Jika ada bukti, bawa ke balai polis atau agensi penguat kuasa. Jika tiada, berhenti menyebarkan fitnah yang memalukan negara.